Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kelas sains kita cikgu nak mengajar tentang tajuk polimer. Okey, polimer. Okay, sebelum ni kita ada belajar tentang kaca dan seramik kan. So yang ni adalah polimer Okay, tulis dulu tajuk polimer. Apa maksud polimer? Okay, kalau dalam buku, polimer tu maksud dia adalah molekul besar yang berbentuk rantai yang terdiri daripada molekul gabungan unit molekul kecil. Unit-unit molekul kecil yang membentuk polimer dikenali sebagai monomer. Polimer dapat dikelaskan kepada polimer semula jadi dan polimer sintetik. Okay, macam ni lah. Okay, asal dia monomer. Okay, bulat-bulat. So, kalau bulat-bulat kecil macam ni, unit yang kecil kita panggil dia monomer kan. Lepas tu, bila dia dah bergabung-bergabung, okay, panjang-panjang, dia akan jadi rantaian. So, rantaian ni lah kita panggil polimer. Okay. So, polimer ni ada dua. Satu polimer semula jadi. Satu lagi polimer sintetik. So, bila awak jumpa je perkataan sintetik, sintetik tu maksudnya buatan. So, kita buat kat kilang lah dengan gabungkan beberapa jenis bahan kimia. Okay, bukan semula jadilah. So, polimer ni rantaian dia ada dua jenis lah, sama ada secara semula jadi atau buatan. Kita tengok yang semula jadi. Okay, polimer semula jadi, okay, contoh dia, okay, bila awak tengok gambar ni awak nampak kan dia punya kedudukan tu dia macam rantaian, macam susah nak putus lah. Jadi yang semula jadi yang ada dalam kehidupan kita kanji. Kanji tu yang kita dapat dari makanan lah. Yang kita dapat daripada makanan. Semua ni daripada makanan. Okay, yang dulu ni apa yang kita makan. Contohnya kanji kita dapat daripada roti ataupun beras kan. Ataupun nasi. Jadi monomer dia adalah glukosa. Okay, kegunaan dia memberikan tenaga. Okay, lepas tu kita ada protein pun sama. Kita dapat daripada ikan kan, sumber ikan. So dia punya monomer, unit asas dia kita panggil asid amino. Apa fungsi dia? Dia membina sel dan tisu badan. Jadi kalau kita cedera ke, kita accident ke apa ke, kita punya tisu rosak lah kan, tercedera. Jadi kalau kita nak cepat baik daripada luka tu, makanlah banyak-banyak protein sebab dia boleh bina sel dan tisu badan. Protein tu apa? Sumber-sumber macam ikan, ayam gitulah. Lepas tu getah asli. Getah ni taklah makan. Ada yang makan getah. Kita tak makan getah. Tapi dia punya monomer isoprena. Okay, apa kegunaan dia? Membuat produk berasaskan getah lah. Okay. Cuma yang cikgu tekankan dekat sini nama monomer dia. Okay. Kalau macam glukosa, yang ni. Okay, kalau dia duduk seorang-seorang dia, nama dia glukosa. Molekul dia. Molekul glukosa. Tapi bila dia bercantum-bercantum, bentuk rantaian kita panggil dia kanji. Samalah dengan isoprena tadi. Isoprena nama kecil dia, nama bila dia duduk seorang-seorang kan. Tapi bila dah bentuk rantaian-rantaian isoprena, dia akan jadi getah asli. Tu monomer tu nama asal dia lah bila dia duduk kecil-kecil. Faham? Polimer tu bila dia dah jadi rantaian, jadi poli. Poli ni maksudnya rantaian. Rantai. Asal dia mesti daripada mono. Mono ni maksudnya satu. Okay, satu, mono, poli, rantai. Okay, boleh. Okay, kemudian yang ni yang semula jadi, yang memang ada dalam persekitaran kita. Kemudian kita ada polimer yang sintetik, yang kita buat daripada makmal. Kita campur-campurkan bahan kimia menggunakan bahan kimia. Bahan kimia. Jadi, kalau polimer sintetik, sama juga dia mesti terdiri daripada monomer yang asal dia. Okay, kalau politena, politena monomer dia adalah etena. Yang ni lah yang kita buat botol plastik, beg plastik, baldi. Okay, so baldi, dia adalah politena. Polyetena. Jadi, monomer dia awak ambil yang belakang ni. Monomer dia adalah etena. Okay, selain daripada baldi, kita juga buat botol air tu. Botol air yang awak bawa tu. Ni pun politena. Lagi kita ada beg plastik. Beg yang kita guna kan, yang kita buang je lepas tu, tu politena juga.
Okay. Kemudian kita ada polistrina. Ni biasa disebut kan, polistrin. Ni. Dia punya monomer adalah stirina. Ambil nama belakang dia. Stirina. So yang ni membuat bekas bungkusan dan juga peralatan elektrik ada jugalah. Mungkin peralatan elektrik yang ringan-ringan lah kan. Okay, kemudian kita ada perspex. Perspex ni yang terlasak sikit. Okay, metil metaklarat monomer dia. Cermin pesawat tingkap kenderaan. So, kalau perspex tingkap kenderaan. Okay, kalau kereta kita tu, ni tingkap dia ni ada getah kan kat tepi dia. Ataupun dekat pintu tu ada getah. So, ini adalah perspex. Okay, perspex. Ataupun bumper yang kat depan ni pun, nanti pun daripada perspex. Okay. Jadi, langgar pula. Okay. Kalau getah sintetik, neoprena. Neoprena membuat sarung tangan tayar kereta, tapak kasut. Okay, yang ni daripada getah sintetik. Yang paling banyak yang kita guna getah sintetik lah. Sintetik sebab dia boleh buat semua benda. Sarung tangan dia boleh buat, tayar kereta dia boleh buat, tayar kereta. Mungkin tayar motor pun ya, tayar kereta, tayar basikal, tapak kasut. Okey, kasut awak. Ni. Ni tapak kasut. Okey, daripada getah. Tapi kita panggil dia getah sintetik. Okey, boleh. Apa dia tadi? Politena. Ni geng-geng beg plastik, botol air apa semua ni. Baldi kita panggil politena. Kemudian kita ada polistrina yang kita buat makan, bungkus makanan. Kemudian kita ada perspex. Perspex ni biasa yang tahan lah. Biasanya palam elektrik pun kita buat daripada perspex. Suis kan. Ni suis lampu. Lepas tu yang getah ni pun daripada perspex. Ni perspex jugalah. Okay, getah sintetik yang kita buat sarung tangan, tapak kasut dan juga tayar kereta. Okay, yang paling banyak ni lah getah sintetik, politena, polistrina pun banyak, semua banyak lah kan. Okay. Tu getah, yang tu adalah polimer sintetik. Kita hasilkan kat kilang. Okay. Macam mana pula kita nak hasilkan tu? Okay, macam tadi kita belajar dia asal daripada monomer kan. Dia asal daripada monomer. So, bila dia asal daripada monomer, dia mesti ada proses kan. Macam mana kita nak jadikan dia polimer tu daripada rantai tu. Kalau rantai tu, kita nak sambung-sambung dia tu macam mana? Okay, so proses dia kita panggil pempolimeran. Okay, monomer. Okay, nak jadi polimer. Kita panggil dia proses pempolimeran. Pempolimeran. Okay, kalau daripada polimer, kita nak pecahkan dia, nak uraikan dia jadi monomer semula, tambah je perkataannya. Polimeran. Okay. Okay, contohnya tadi kita ada satu monomer, etena kan? Okay, cuba kita buat. Okay, kita ambil polimer sintetik. Okay, contohnya kita ada etena, monomer etena. Etena, kita jadi banyak etena, dia akan jadi politena. Kan? Jadi, yang ni pempolimeran. Kalau politena nak jadi etena, penyah polimeran. Okay? Samalah gambar ni. Ni monomer duduk sebiji-sebiji. Kalau dia dah bercantum macam ni, terjadi polimer. Proses dia adalah pempolimeran. Pencantuman monomer melalui pembentukan ikatan kimia. Ini ada ikatan dia lah. Okay, ikatan kimia. Jadi dia akan jadi bentuk rantai lah. Okay, so dia akan jadi polimer. Penyah polimeran pula merujuk kepada molekul polimer yang terbentuk rantai itu tadi dipisahkan kepada monomer melalui tindak balas kimia. So, kalau daripada contoh ni, etena lah. Kita ada etena. Okay.
Okay. Banyak lagi lah contoh-contoh yang lain. Kemudian kita tengok pula getah tadi. Getah asli. Okay. Getah ni senang je. Dia ada dua benda je kalau dia berlaku proses dia. So getah asli ni nama lain dia adalah latex. So dia dikenali juga sebagai latex ataupun getah asli. Susu getah asli disebut latex didapati apabila batang pokok getah ditoreh. Kalau yang kerja getah tu tahulah kan, ni batang pokok, kita toreh batang pokok tu dia memang datang daripada pokok getah. Bukan kita hasilkan kat kilang macam tadi, taklah. Kita hasilkan daripada pokok. So susu getah ni warna putih macam ni lah kan. Jadi antara ciri dia, ciri getah ni adalah kenyal, dia lembut. Tapi keburukan dia tidak tahan haba. Okay, itu keburukan dia. Dia tak tahan haba. Maksudnya dia kalau kita bakar dia senang terbakar lah. Dia tak tahan haba. Tapi dia punya kebaikan dia banyak lah. Penembat haba yang baik. Penembat haba baik. Okay. Penembat elektrik pun baik. Dia biasa kalau haba dia mesti sekali dengan elektrik lah. Kalau penembat haba baik, penembat elektrik pun baik. Okay, tapi dia tidak telap udara. Okay. Tidak telap udara. Maksudnya udara boleh masuk dalam getah tu lah. Menyebabkan dia senang bau busuk kan. Okay. Jadi ini adalah getah asli ataupun kita panggil dia latex yang memang kita ambil daripada pokok. Okay. Jadi bila kita dah ambil daripada pokok, takkan kita nak buat saja gitu kan. Kita mesti hantar dekat kilang. Okay. Kalau dalam keadaan biasa kan. Okay. Katakanlah awak dah toreh getah ni. Lepas tu susu getah ni ataupun latex kita biarkan. Okay, biarkan. Esok tu barulah awak pergi ambil dia kan. Biasa gitu kan. Okay. So bila awak esok tu awak datang ambil, dia ambil tu mesti dalam bentuk gumpalan kan. Awak tengok cerita Upin kan. Dalam bentuk gumpal, dalam bentuk ball, dalam bentuk berbola gini. So maknanya dia dah menggumpal. Masa mula-mula tu bila dia turun daripada getah ni, dia adalah bentuk cair. Bentuk cair. Lepas tu bila awak biarkan dia esok awak datang kutip, dia jadi gumpal. Kenapa? Sebabnya dia dah berlaku tindak balas dengan bakteria dekat udara. Okay. So dekat luar ni ada bakteria kan, dekat udara ada kuman kat luar. Jadi bakteria ni dia hinggap masuk dekat susu yang cair ni. So bila bakteria ada dalam tu, dia akan bertindak balas dan dia akan mengeluarkan asid. Okay. Bakteria ni dia akan hasilkan asid. So bila bakteria hasilkan asid ni menyebabkan getah yang cair tu tadi jadi gumpal, bentuk berbola. Kan? Bentuk berbola. Jadi yang itulah yang awak kutip kalau penoreh getah lah. Okey. Jadi rupa-rupanya kita pun tahu, rupa-rupanya getah ni bila dia bertindak balas dengan asid, dia akan jadi gumpal. Dia akan jadi gumpal. Okey. Tapi bila kita letak dia pada alkali, dia akan jadi secair. Gitu. Dia akan kekal cair kalau kita masukkan alkali. Jadi kenapa macam tu? Kenapa macam tu? Jadi kita tahu rupa-rupanya getah ni, dia bila berjumpa dengan asid, dia akan jadi gumpalan. Jadi penggumpalan latex oleh asid. Kenapa dia boleh menggumpal? Tengok macam ni sebenarnya cerita dia. Ini adalah membran getah. Ni adalah getah. Ni adalah getah lah. So bila getah ni dia mesti ada membran kan. So membran getah ni ataupun kita panggil membran protein lah. Getah ni dia ada membran protein. Lepas tu dia adalah bercharge negatif.
Membran getah terdiri daripada protein. Dia adalah bercas positif. Okay, cikgu lukiskan Jadi ni adalah molekul getah, dalam ni getah lah. So ni adalah membran protein. Sebab membran mesti dia terdiri daripada protein. So membran protein, okay, dia ada cas negatif yang mengelilingi membran protein ni. Terdapat cas negatif yang mengelilingi permukaan luar membran protein getah. Okay, so yang ni membran yang pertama, ni membran yang kedua. So sama-sama dia adalah negatif. Member dia pun negatif juga charge-nya. Jadi bila sama-sama negatif, ni negatif, yang ni pun negatif. So dia akan menolak antara satu sama lain. Kan macam kita kan, sama-sama perempuan kita tak suka. Awak suka lelaki dan perempuan. Kalau sama charge, dia akan menolak antara satu sama lain. Okey, maka lateks kekal wujud sebagai cecair. So dia akan kekal kalau dalam bekas ni, sebab dia menolak antara satu sama lain, jadi dia akan kekal sebagai cecair. Sebab itulah bila kita toreh getah ni, yang keluar tu dalam bentuk cecair kan. Sebab secara semula jadinya, kalau dalam batang pokok tu, dia memang bentuk cecair. Sebab dia sama-sama negatif. Tetapi apabila kita letakkan asid, kita masukkan asid ataupun ada bakteria yang keluarkan asid, tu dah jadi lain. Okey. Bila kita ada asid dia ada ion hidrogen. Okey. Asid, dia ada ion hidrogen dalam asid tu lah. So ion hidrogen H tambah yang bercas positif. Dia bercas positif ion hidrogen tu Jadi bila dia bercas positif, dia pun masuk dalam ni. Dia masuk dalam ni kan. Asid tu tadi dia bercas positif kan. So bila dia bercas positif, masuk pada orang yang cas negatif. So apa yang dia lakukan, ion hidrogen tu tadi dia akan neutralkan. Dia akan neutralkan cas negatif membran getah tu, membran lateks lah, membran getah. Okay, so bila dia akan neutralkan, menyebabkan membran menjadi pecah. Pop pecah ni. Bila dia dah neutralkan, dia masuk pop jadi pecah ni. Membran ni akan jadi pecah, terurai. So bila terurai, awak pun terurai, saya pun terurai, maka dia akan menyebabkan penggumpalan. Melekatlah. Dia melekat. A ni tadi melekatlah dengan B bila dah pecah dua-dua dah. So dia melekat. Sebab itulah asid akan menggumpalkan getah ataupun lateks. Dan dia akan saling berbelit lah dalam ni. Okay. Bila kita keluarkan, yang ni tadi yang dah pecah membran dia, A, dia berbelit lah dengan yang B ni. Dia berbelit. Okay. So dia menjadilah gumpalan. Mana pergi membran dia yang melindungi dia tu tadi tu? Dah tak ada dah. Kenapa dipecahkan oleh asid yang bercas positif tu tadi? Okay, boleh Okay. Tapi kalau letak alkali, alkali berlainan lah, berbeza sebab dia berlainan cas. Alkali, cas dia adalah cas negatif juga. So bila cas negatif dengan negatif, dia tak neutralkan. So bila dia tak neutralkan, getah tu akan kekal bentuk cecair. Okay.
So kalau alkali, dia berlawanan dengan yang tadi lah. Okay, so bila kita tak dalam alkali, dia berlawanan. Maknanya, charge tu tadi sama-sama negatif, sama-sama geng dia. Okay, sama-sama geng dia, tak ada masalah. Tak ada berlaku penggumpalan. Okay. So yang ni adalah acid. Okay, kalau alkali. Okay, kalau dalam bekas ni, kita ada getah tadi. Getah. Membran dia adalah membran yang bercas negatif kan. Okay. Cas negatif. Okay, membran dia adalah membran yang bercas negatif. So, bila masukkan alkali cas dia pun adalah negatif. Bercas negatif juga. So, dalam bekas ni, sama negatif juga yang masuk. So, membran dia tak pecah lah. So, bila membran, so kita kata membran protein kekal. Maksudnya dia tak pecah, tak terurai lah kan. Tak terurai. Jadi kita kata latex kekal cair. Okay. Yang ni latex menjadi gumpal sebab asid. Dia pecahkan membran. Yang ni latex kekal cair. Okay. So, dalam eksperimen nanti kita boleh uji lah. Kita boleh uji. So, berdasarkan fakta yang ni, konsep yang ni, okay, kita akan buat eksperimen. Okay, ni fakta dia. Okay. Ada dua lah bahan. Okay, dia beri, kalau soalan periksa, dia akan bagilah. Dia akan keluar bahagian A. Bahagian A. Okay, diberi rajah dekat bawah ni bika A dan juga bika B. Okay, bika A dan bika B. Okay, kedua-duanya kita letakkan latex ataupun getah. Okay, mungkin kita akan letak dalam 10 cm padu ke. Okay, masukkan latex dalam ni. Okay. Perbezaan dia ialah, inilah perbezaannya. Untuk bika A, kita ada penitis. Okay. Kita titiskan dalam ni larutan asid hidroklorik. Okay. Kemudian dalam bika B pula, kita akan titiskan larutan natrium hidroksida. Okay. Jadi senanglah. Yang ni pun nama dia dah asid. Jadi awak tahulah yang ni adalah larutan asid. Yang ni natrium hidroksida adalah larutan alkali. Okay. Kemudian pemerhatian dicatat dalam tempoh 3 ataupun 5 minit ke apa. 3. Esoklah kot 3 hari kan. Okay, yang pertama, kita kenal pasti dulu pemboleh ubah. Okay. Dalam soalan ni, kita ada 3 biasanya. Pemboleh ubah dimanipulasi dulu. Okay, dimanipulasi adalah benda yang berbeza. Kan? Tapi yang datang dulu. Yang mula-mula sekali. Manipulasi beza yang pertama. Okay, beza yang pertama apa? Yang awak ubah-ubah dulu yang pertama. Yang ni lah. Kan? Ni adalah beza yang pertama. Jadi dia akan jadi manipulasi. So, awak pun tulislah larutan. Tulis je nama dia. Asid hidroklorik dan hidroklorik dan natrium hidroksida. Okay, tulis dia dua-dua. Okay. Lepas tu pemboleh ubah
bergerak balas ialah yang beza juga. Tapi yang beza yang datang lepas tu. Beza yang kedua. Okay, beza yang kemudian. So, beza yang kemudian ialah dia punya hasil dia. Ataupun orang kata hasil eksperimen. Okay, hasil eksperimen dia adalah keadaan lateks selepas tindak balas. Sama ada dia menggumpal ataupun tidak menggumpal. Okey, kemudian pembawa ubah dimalarkan adalah yang sama kan. So dalam kes ni awak ambil je lah isi padu lateks. Okey, siap pemboleh ubah. Okay, kemudian soalan biasanya bila dah tanya pemboleh ubah, dia akan tanya pemerhatian. Okay. So, soalan kedua, dia menyatakan pemerhatian. Pemerhatian ni adalah kita bandingkan PB. Okay, so cikgu tulis kita banding PB. Okay, so dalam kes ni PB kita ialah keadaan lateks kan. So kita akan cakap keadaan lateks mana yang akan menggumpal pada bikar A. Pada bikar A menggumpal berbanding bikar B. Okey, itu adalah pemerhatian. Selepas pemerhatian, dia mesti akan tanya inference ataupun hipotesis. Okey, so hipotesis adalah PM. Jika PM maka PB. Okey, dalam kes ni PM dia adalah larutan kan, larutan. Sama ada larutan asid ke ataupun larutan hidroksida. Awak ambil sebelah aja. Awak ambil sebelah aja. Katakanlah awak nak ambil bahagian yang asid. Ambil sebelah ni je lah. So bila awak ambil asid dia akan menggumpal kan. So ambil satu je. Ambil yang A je, jangan campur aduk. So awak ambil satu bahagian. Jika larutan asid hidroklorik bertindak balas dengan larutan lateks, maka ia akan menggumpal. Okey, itu sahaja. So hari ni cikgu pergi sampai pemboleh ubah, pemerhatian dan hipotesis bagi tajuk tindak balas asid dan alkali dengan lateks. Okey. Tindak balas lateks terhadap asid dan natrium dan alkali. Kalau asid dia akan menggumpal, kalau alkali dia tidak menggumpal. Okey, itu saja untuk hari ini. Jangan lupa tugasan pada hari ini ialah awak salin semula eksperimen yang ni lah. Salin semula dalam buku nota. Terima kasih. Assalamualaikum.